Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun dan bertemu sekali lagi pada pagi ini. Setelah beberapa bulan kita berehat daripada kuliah secara berhimpun begini, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi Khamis ini akan mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbahasan kita menggunakan kitab Ensiklopedia Kematian, Hari Kiamat dan Hari Akhirat. Tersambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 45. Nak ulang sebab itu hari ada sekali saya buat kuliah online, tapi tak apalah, kalau nak ulang 43 pun boleh. Sebab ada sekali masa PKP tu ada buat sekali kuliah online daripada rumah lah. Jadi saya baca kitab, tapi tak apalah sebab online tu tak semua yang kan. Okay, tak apa, kita ulang 43, tak ada masalah. 43 perenggan sesungguhnya Allah berfirman. Okey, baik, muka surat 43, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Baik, tajuk kita ibu-ibu sekalian dan para sahabat yang menonton live pada pagi ini masih lagi berkisar tentang sakratul maut dan perkara-perkara yang bersangkut paut dengannya. Baik, sambungan bacaan muka surat 43 pada perenggan ataupun ayat yang di tengah. Betul kan? Ayat yang kullu nafsin ke Allahu yastafi. Allahu yastafi. Ayat yang di tengah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj, surah nombor 22 ayat 75.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala telah memilih para utusannya, yakni para rasulnya, dari kalangan para malaikat dan juga dari kalangan para manusia. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, ibu-ibu sekalian, ayat ini disusun dan diletakkan oleh penulis kitab ini berdasarkan perenggan yang di atas itu. Maknanya nak sebut di sana nanti akan tetapnya berlaku kematian, baik yang namanya manusia, baik yang namanya binatang, tumbuhan, malaikat, jin dan sebagainya. Yang hidup pasti akan mati. Jadi sebab itu disebutkan dalam ayat itu, Allah juga Tuhan yang Maha mendengar, sentiasa mendengar, dan Tuhan yang Maha memerhati atau melihat. Sebabnya ibu-ibu sekalian, Allah letakkan kalimah itu supaya perjalanan hidup kita sebagai manusia ni sentiasa dalam kawalan. Maksudnya, apa sahaja yang kita nak buat, maka kita akan tengok Allah ni dia dengar, Allah ni dia lihat. Aku nak buat begini, Allah nampak. Aku nak cakap macam ni, walaupun orang tak dengar, walaupun suami aku tak dengar, walaupun ustaz tak tahu, tapi Allah Maha mendengar. Jadi sebenarnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu yang kita sebut Asmaul Husna, nama-nama Allah yang sangat mulia, sebenarnya banyak mendidik manusia kalau manusia suka memerhatikan. Kalau manusia tahu untuk mengambil pengajaran, tahu untuk berfikir, untuk merenung, untuk melihat sejauh mana apa yang Allah dah letakkan kita di atas muka bumi ni, dan apa juga tanggungjawab yang kita buat, yang diamanahkan oleh Allah dan Rasul. Maka orang yang ada akal fikiran dan dia mahu berfikir, maka ini sebenarnya orang yang sangat beruntung. Ada orang dia ada akal fikiran tapi tak berapa nak memikir sangat. Macam kita tengok sekarang ni lah, saya sebut banyak kali dah, bila berlaku Covid apa semua ni, sebenarnya dia mendidik kita untuk berfikir, bermuhasabah, dan dia mendidik kita menjadi hamba yang bersyukur kalau kena dan pandai kita menggayakannya. Kalau pandai menggayakannya. Tambah pula hari ini kita terpaksa hidup dalam SOP. SOP ni dipanggil peraturan lah, bahasa mudah dia begitulah. Sedangkan di satu sudut yang lain, sebenarnya SOP ni Allah dah ajar kita lama dah. SOP kita berpakaian, SOP kita makan minum, SOP kita bergaul dalam masyarakat, SOP kita nak jadi pemimpin, SOP kita nak berpolitik, SOP kita nak berniaga. Semua tu ada SOP yang Islam dah didik kita. Jadi hari ini kita terpaksa hidup dalam suasana begini, belajar mematuhi peraturan. Dan itu sebenarnya aturan yang Allah dah buat.
Sebab manusia ni kalau rasa-rasanya tak ada aturan, saya rasa lama dah jahanam dunia ni. Dalam ada aturan pun jahanam juga. Kan? Tak payah cerita jauh-jauh lah, besar-besar undang-undang negara ke apa, tak payah. Cerita lampu isyarat aja. Merah berhenti, hijau jalan, kuning sedia untuk berhenti. 3 warna ni disepakati seluruh dunia. Kalau ibu-ibu pernah sampai Kutub Utara, pernah? Belum lagi lah. Kalau pernah sampailah paling jauh Kutub Utara, Kutub Selatan lah. Kalau ada traffic light, itulah warnanya, sama je. Tapi berapa ramai yang patuh dan taat pada lampu isyarat? Berapa ramai yang merah, hijau, kuning, dia nampak hijau je semua. Termasuk ustaz juga kadang-kadang kan. Kita langgar je. Jadi itu pentingnya aturan ni supaya manusia tu jadi berdisiplin. Bayangkan satu hari saja, tak payah lama lah, 2 jam saja atau 1 jam, di simpang-simpang utama traffic lightnya padam atau rosak. Dia lilat-lilat warna kuning tu kan. Kalau rosak sejam di persimpangan Shah Alam umpamanya, saya rasa sesak teruk. Lepas tu berebut siapa nak dulu dah. Siapa pandai cekap, dia lah lepas dulu. Siapa berani, dia lah lepas dulu. Siapa yang takut-takut nak keluar simpang, tunggu sampai esok pagi. Tak, pasal sistem tu dah rosak. Jadi Allah buat kita ni sistemnya daripada tidak ada, yakni belum lahir. Kita belum lahir dulu, Quran nisbahkan atau istilahkan kita dengan mati, belum wujud. Kalau kita tengok ayat Al-Baqarah, saya tak silap ayat 18 macam tu kot, Allah kata, ataupun 20 lebih, saya tak ingat, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Allah kata, bagaimana kamu boleh kufur, bagaimana kamu ni boleh melawan. Kaifa ni kalau bahasa Arab dipanggil adawatul istifham, alat-alat untuk bertanya. Kaifa, man, siapa, limaza, maza, itu bahasa Arab tak? Kalau bahasa Inggeris dipanggil apa? WH question tak? Perkataan tu, what, who, whom, who, siapa, semua itulah. Jadi Allah kata, bagaimana kamu boleh kufur. Soalan ni Allah tanya pada kita, bagaimana kamu boleh melawan, macam mana kamu ni wahai manusia boleh jadi degil. Wa kuntum, degil kepada Allah. Kaifa takfuruna billah, macam mana kamu boleh melawan Allah, macam mana kamu boleh tak mau dengar cakap Allah. Wa kuntum amwatan, sedangkan Allah kata dulu kamu mati. Itu saya kata tadi, istilah yang diguna oleh Quran sebelum kita wujud, sebelum kita berada dalam rahim ibu kita tu, belum wujud tu, Quran kata kita ni mati. Kamu tu dulu mati. Fa ahyakum, sekarang ni kami hidupkan kamu. Ni sekarang ni kita hidup ni atas muka bumi ni. Summa yumitukum, kemudian kamu akan mati sekali lagi. Yang kita tengok hari-hari orang mati, yang kita tengok semalam ada berita yang syahdu juga kan, baru kahwin 10 hari meninggal. Geng muslimat di Sabah, Kalabakan, aksiden 4 orang masuk gaung, terbabah lah, terjunam bawah bukit tu, 2 meninggal, 2 cedera parah. Salah seorang meninggal tu baru menikah 10 hari. Itu kata ajal. Kemudian Allah kata kamu akan mati. Tu tak cerita yang Lubnan tu, yang meletup kan, kata kilang baja kimia, macam-macam lah, macam-macam riwayat, kita pun tak tahu apa sebenarnya, tapi yang realnya meletup, itu je, dan mati.
Ramai yang mati. Ada saya tengok gambar tu yang orang melambung sampai ke udara. Bila meletup tu, orang yang dekat dengan kawasan tu ada yang melambung naik ke langit tu, lebih pada pokok kelapa lagi punya tinggi. Kan? Jadi itu cerita mati. Kemudian Allah kata kamu akan mati, summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian akan hidup balik. Hidup di mana? Di alam barzah, hidup balik di padang mahsyar. Di akhirat, sampailah bila-bila, summa ilaihi turja'un. Kemudian kata Allah, kepada akulah kamu semua akan dipulangkan balik. Saya sebenarnya suka baca ayat tadi tu sebab dia merangkumi keseluruhan perjalanan hidup manusia. Allah betul-betul dia tarbiyah kita, betul-betul Allah nasihat kita. Kalau bahasa lain saya boleh guna, memang ibaratnya Allah ambil hema, ibarat Allah ambil hema, letak paku, pang, ketuk atas kepala kita lah. Ibaratnya begitu. Allah kata kamu ni melawan ni pasal apa? Pasal apa degil? Pasal apa tak dengar cakap? Sedangkan dulu kamu tak ada. Mati, lepas tu aku hidupkan kamu di dunia. Lepas tu mati pula, lepas tu hidup pula balik. Kemudian kamu akan dipulang balik pada aku nanti. Jadi sebenarnya ayat ni nak ingatkan kita tak usah melawan sangat. Tak, jangan degil sangat. Saya pesan pada saya, ibu-ibu dan semua sahabat yang sedang menonton live pada pagi ni, kita hidup ni jangan degil sangat. Bukan jangan degil sangat, sebenarnya jangan degil terus. Kalau jangan degil sangat tu macam boleh degil-degil sikit. Kan, macam boleh melawan je ustaz. Jangan degil. Jangan lawan cakap Allah. Sebab ibu-ibu kena ingat, saya dan ibu-ibu kena ingat, usia kita ni makin hari makin meningkat. Meningkat dari sudut nombornya, tapi berkurangan dari sudut usianya. Boleh faham maksud ni tu kan? Maknanya nombor meningkat. Tahun ni saya 46. Ni bulan Ogos ni lah. Bulan Ogos ni 19 bulan kan, lambat lagi. Jadi 46. Tahun depan panjang umur 47. Itu nombor je. Tempoh kita nak meninggal ni makin hari makin dekat. Jadi kena ingat, umur makin meningkat, usia tu makin singkat. Sebab itu tenaga pula makin lemah. Kekuatan fizikal badan kita makin merosot. Kalau ibu-ibu boleh bercerita tentang zaman ibu-ibu anak dara mula-mula kahwin dulu, sampai besok tak habis rasa bercerita. Kan, dulu pergi hutan lah apa, zaman dulu lah. Hebat masing-masing. Boleh jaga anak 12 orang, 13 orang, 18 orang, semua hebat. Hari ni jaga cucu seorang pun rasa nak meninggal rasanya. Rasa dah tak larat sangat dah. Kan? Nak masak nasi pun tak larat dah. Pegang periuk menggeletar tangan. Dah. Pasal memang macam tu. Fitrah kita ni makin usia makin lemah. Dan disebabkan makin lemah itu, yang paling kita risau ialah ibadah kita makin berkurangan, makin banyak yang tak sempurna, banyak yang tersangkut-sangkut. Kalau 20 tahun lepas puasa kita boleh dapat cantik kan, tahun ni 2-3 hari je dapat puasa umpamanya. Jadi sebab itu preparation itu sangat-sangat penting. Dan apa pun ibu-ibu sekalian, sahabat sekalian, ingat siapa pun kita, mati itu mesti datang. Ya, kematian tu mesti datang. Mungkin ramai yang tahu juga, saya ada masuk dalam Facebook saya, hari Jumaat lepas kakak ipar saya meninggal dunia. Isteri pada abang saya, Ustaz Halim Nasir, di Sungai Petani. Jadi last 2 week, 2 minggu lepas saya pergi ziarah. Sebab Ustaz Halim call, dia kata
Kalau ada free datanglah, sebab tengok akak ni macam teruk dah, kan? Jadi kita pun curi masa pergi. Tapi yalah, sebab saya sebut baru ni pun dalam kuliah, sebab kita ni bukan doktor. Mungkin ada doktor dalam ni, tapi saya bukan doktor. Kita ni ustaz, orang-orang biasa kan. Ilmu kedoktoran tu tak ada. Jadi bila saya ziarah tu, sebab dia kena serangan, dipanggil kuman ni special sikit. Jarang orang kena. Biasa yang kena kuman ni ialah para petani saja. Dipanggil kuman daripada tanah dan baja. Baja-baja bunga, baja apa yang kita tanam tu lah. Jadi kakak ipar saya ni dia bukan petani ke apa. Dia tanam pokok macam ibu-ibu lah, depan-depan rumah gitu-gitu je. Tapi benda nak kena kan. 2017 dia kena sekali. Peha dia habis bernanah semua. Lepas tu doktor dah operate, dah cuci cantik, lega. 2020 dia attack balik. Sebab kuman ni dia macam, sifat dia macam kanser. Dia macam kanser lah. Dia macam susah nak hilang. Degil sikit. Jadi yang baru ni dia serang, ditumit. Tumit pula bernanah. Dan antibody pula lemah sikit. Ada kencing manis sikit, kolesterol. Dan cuma 2 minggu masa saya pergi ziarah masih hidup tu, doktor ada beritahu ke abang saya, dia kata ustaz kena get ready. Doktor kata begitu je, atas ilmu kedoktoran. Yang saya pula masa hari pergi ziarah tu, saya tengok okey je. Kita bukan doktor kan. Saya kata dia kenal saya, dia tegur saya, dia panggil nama saya, maknanya elok lah. Pada saya okey lah, kan. Tapi yalah, sebab kita bukan doktor kan. Jadi bila pagi raya tu, pagi raya korban baru ni, Jumaat kan, Ustaz Alim call, dia kata akak dah tak ada. Saya terkejut lah, pasal saya duk ingat tak ada dia tu mungkin lambat lagi lah, mungkin lagi sebulan macam tu, kita jangka-jangka kan. Tapi itu yang dikatakan ajal. Saya rasa masih muda lah, dalam 55 tahun. Muda lagi, 55 kan. Tapi ialah rezeki dia lah, pagi Jumaat, pagi raya, itu rezeki dia kan. Jadi apa pun saya syukur, sebab Allah dah mudahkan perjalanan itu kan. Pukul 10 lebih meninggal, 12 dah boleh keluar mayat. Sebab kebetulan forensik tu pun anak murid Ustaz Alim. Jadi selesai semua, bawa ke masjid Sungai Petani, hold dulu sampai pukul 6 petang, sebab nak tunggu kami daripada KL turun, Ustaz Saludin semualah. Jadi kebetulan jalan jam juga hari tu kan. Ingatkan pagi raya tak ada kereta, jam juga. Jadi apa pun sempatlah, sempat tengok, sempat solat, sempat ke bumi sekali, okeylah. Mana Allah permudahkan semua, insya-Allah. Jadi itu kematian yang kita tengok depan mata kita. Cuma banyak kali dah saya pesan ibu-ibu sekalian, kita ni syukurlah sebab masih hidup kan. Itu yang selalu saya ulang-ulang sebut. Kita ni syukur sebab masih hidup. Sebab bila masih hidup, banyak benda kita boleh buat yang orang mati tak boleh buat, orang yang dah meninggal tak boleh buat. Sebab itu saya banyak kali juga sebut, benda pertama yang bakal berlaku pada orang yang sudah mati ataupun yang baru meninggal dunia ialah menyesal. Itu pasti akan berlaku. Bila nyawanya dicabut, kemudian dia tengok pula malaikat Munkar dan Nakir, yang Nabi kata kulitnya hitam legam, matanya biru, dan masa itu baru dia nampak gelapnya kubur. Dia sebenarnya, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kubur kita ni besok boleh jadi gelap dengan terang kan, bergantung pada amalan kita lah. Tetapi yang confirm ialah neraka. Neraka gelap gelita. Itu saya baca, saya pernah jumpa dan baca dalam hadis. Nabi kata, kita tak boleh nak imagine ibu-ibu sekalian duduk dalam neraka, na'udzubillah lah,
Duduk dalam neraka, api menyala-nyala, lepas tu dalam gelap. Betul-betul Allah nak seksa manusia yang degil. Betul-betul Allah nak, apa ayat dia lagi kita nak boleh sebut tak? Memang Allah nak balun sungguh-sungguh lah. Kotlah neraka tu terang macam ni, boleh tahan kira lagi kan? Sebab kita ni kan fobia tempat gelap kan. Fobia, setengah orang dia fobia tempat gelap. Bila api padam je, tak ada elektrik, menjerit dia kan, terus buka lampu handphone, takut dalam gelap. Jadi bayangkan dia tengok kubur tu gelap, lepas tu sempit, kala jengking lah apa, malaikat pula tak ada senyum. Masa itu baru dia menyesal, ya Allah, kalau macam ni lah kubur, dulu aku semayang. Kalau macam ni lah rupanya kubur, dulu aku akan datang kuliah tiap-tiap hari. Kalau macam ni lah dahsyatnya kubur, aku akan rajin sedekah. Kita masuk tadi pintu depan tu, selain kena tembak scan apa semua, ada tabung kan. Sekali bubuh kan, menyesal kan. Kan, tak bubuh masa masuk, keluar sekali bubuh sikit, takut kan menyesal besok tak, mana tahu. Tapi jangan aminkan lah, tak nak cakap lah. Kan keluar-keluar mati kan, tak menyesal kita. Kan, jadi maknanya benda pertama yang akan jadi ialah menyesal. Na'udzubillah. Jadi sebab itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita buatlah persiapan yang terbaik supaya kita tidak akan menyesal pada saat yang tidak ada guna penyesalan itu. Nak menyesal, menangis, merintih, apa semua sekarang ketika kita masih hidup, insya-Allah. Baik, sambung bacaan. Mereka adalah golongan malaikat yang didekatkan para pemikul arash dan para penghuni tenda yang mulia, sebagaimana yang digambarkan Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 19 dan 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Yang bermaksud, dan para malaikat yang ada di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka, para malaikat, bertasbih tidak hentinya pada malam dan siang. Jadi ibu-ibu sekalian, Allah Ta'ala menggambarkan kebaikan para malaikat untuk diteladani oleh manusia. Sifat malaikat ni, dia tak pernah letih dan dia sentiasa menyembah Allah. Sebab apa tak pernah letih? Sebab malaikat ni dia tidak ada nafsu. Yang kita belajarlah kan, dikatakan malaikat tidak ada nafsu. Jadi tapi hebatlah, sebab dia tak pernah letih tu hebat. Kita ni letih manjang, lagi hebat. Lagi hebat dia malaikat kita ni tak letih. Duduk dengar kuliah letih, tunggu kuliah nak habis lagi letih. Aku ustaz ni bila nak berhenti kan, nak menunggu macam-macam lah ibu-ibu sekalian. Letih kita ni banyak benar letih. Nak bangkit subuh letih, nak baca Quran letih, baru 3 ayat kira nak sedekah je. Letih betul kita ni kan. Nak sedekah letih, nak itu semua letih. Tak. Tapi sebenarnya kalau ialah itu aturan Allah kan, dia buat fitrah kita memang macam tu. Ada hikmah supaya bila malam kita boleh berehat. Dan letih itu sebenarnya ibu-ibu sekalian satu nikmat. Letih itu satu nikmat. Mana bukti dia? Cuba kalau kita puasa, kita tak letih. Best tak buka puasa? Tak best. Buka puasa jadi tak best kalau kita puasa tak letih. Tak adalah upacara berebut kuih
kuih apa nama dia tu, kuih sampan, kuih tepung pelita kan. Tak adalah berebut air bandung. Pasal letih punya pasal yang jadi gluk sampai tak sedar ke diri tu punya nikmat. Betul saya cakap. Saya 5 tahun puasa di Mesir masa tu. 5 tahun tu kena musim sejuk. Tak ada apa. Musim sejuk pukul 5 dah maghrib lah. Sini pukul 5 baru nak tebal. Sana pukul 5 dah tergedarah dah kan. Tapi tak ada apa. Musim sejuk lah. Pukul 5 buka puasa, 6.30 isyak, 8 habis tarawih, 9 tidur. Sejuk. Apa kerja nak jalan keluar pun tak ada apa kan. Arab musim sejuk dia duduk rumah je. Jadi memang kedai pun tutup awal. Nikmat berbuka tu kurang. Dia kurang sikit lah. Pasal letih tu tak apa ada. Air batu tak pernah usik 5 tahun. Balik Malaysia juara air batu kita. Dah pasal panas dengan apa kan. Jadi sama juga macam kami ni. Yalah mungkin sekarang ni kurang kuliah sebab SOP ada masjid yang tak start lagi macam-macam lah. Ini kita cerita 7-8 tahun lepas lah, 4-5 tahun lepas yang sebelum Covid ni. Kami ni hari-hari kuliah siang malam pagi petang. Letih Tapi itulah nikmat. Nikmat bagi kami dalam letih tu boleh bercakap agama tu kira seronok sangat. Seronok sangat. Sebab itu masa PKP tu ibu-ibu pun ramai yang follow saya kan. Hari-hari saya buat kuliah. Hari-hari buat kuliah live. Masa Ramadan saya buat kuliah 2 kali sehari. Pagi dengan lepas subuh dengan pukul 6. Tiap-tiap hari. Macam orang gila bercakap seorang-seorang depan telefon. Ni macam ni. Ini ada audience, ni cakap depan ni berdua dengan telefon aja. Kan? Macam orang gila. Mujur lah ada kat orang yang menengok kan, yang mendengar, yang melayan kita dalam komen tu, mujur lah. Jadi itu satu kenikmatan kita bercakap agama, sebab kita tak nak masyarakat kita hari ni jauh tersasar. Tapi alhamdulillah lah, zaman berubah kan, teknologi dah canggih. Dan kita tengok pun surau masjid, ni cerita sebelum PKP lah, surau masjid pun banyak yang menganjurkan kuliah-kuliah, ceramah-ceramah agama. Jamaah pun kehadirannya sangat baik. Jadi kita seronok. Sebab kita tak nak ahli masyarakat kita berada dalam situasi yang terumbang ambing, situasi yang tidak jelas, situasi yang tidak faham. Tapi yang saya takut sebenarnya ialah yang kami, ustaz-ustaz lain, ustazah lain, tiap-tiap hari perempuan-perempuan kuliah di surau masjid, tapi hak dalam TV tu tak tahu apa ceritanya. Yang dalam Facebook tu tak tahu apa ceritanya. Yang kita kempen untuk agama macam ni, yang belah sana pula dalam TV, radio apa, kadang-kadang ada juga yang menyelit unsur-unsur yang tidak elok untuk masyarakat. Tambah dalam YouTube lagi dah. Mudah sangat anak-anak kita nak search, nak scroll, nak Google, nak apa. Cabaran tu besar. Ada saya tengok, tapi isu ni saya rasa saya tak pasti, tapi belum ada yang, tapi saya rasa ibu-ibu tak tengok kot. Sebab ibu-ibu ni saya tengok rajin baca Quran aja. Kan? Amin, insya-Allah. Dah. Isu ni saya rasa belum ada yang dibangkitkan. Sebab saya pun tak tengok lagi sebenarnya. Baru baca sikit dan ada orang beritahu ada satu cerita drama pukul 6 di Astro. Tajuk dia Jalan Sesat Menuju ke Syurga. Kita dengar tajuk tu dah rasa macam mana? Jalan Sesat Menuju ke Syurga. Biasa jalan sesat ke neraka kan. Yang dibuat tajuk gitu tu pasal apa? Sebab pengarah dia tu, saya tak sebut nama lah, nanti ibu cari sendiri. Dia memang selalu kontroversi sangat cerita dia tu. Tajuk dia tu selalu kontroversi. Dulu dia pernah buat tajuk Malaikat di Jendela, tajuk filem.
Ini drama pula, jalan sesat ke syurga. Pelakon ni saya tak sebut lah siapa-siapa, carilah nanti. Cuma antara babak dalam tu yang saya tak tahulah, mungkin saya cuba nak bersangka baik, mungkin dia cuba nak sampaikan sesuatu, tapi sebab saya pun tak tengok lagi cerita tu, dia drama bersiri kan. Jadi banyak pula masa kita nak menghadap benda tu pula. Cuma saya baca sinopsis tu, tapi ada beberapa babak yang macam tak apa sesuai, tapi tak tahulah untuk pengajaran ke macam mana, saya tak pasti lah. Antaranya orang perempuan jadi imam, belakang dia ada makmum lelaki campur pula dengan makmum perempuan. Lepas tu ada satu scene tu, lelaki pergi cium kaki perempuan. Jadi banyak yang tak berapa cantik lah dalam drama tu. Jadi ibu-ibu tak payah tengok lah. Saat pergi balik dia cari pula kan. Kan? Jadi cuma tak apalah, saya nak sebut gitulah. Maknanya kami dalam surau masjid begini-begini ceramah agama je tak. Yang dekat TV tu macam tu pula yang dihidang. Jadi yang menang nanti yang dalam TV tu lah. Sebab yang dalam TV tu semua orang tengok. Yang ceramah pagi ni 20 orang lebih, 30 orang je tengok. Kan? Jadi suatu saya kata, apa pun ibu-ibu sekalian, benda tu sebenar atas kita lah. Sebab pagi ni kita bincang, ambil sikit semangat para malaikat yang mereka ini tak pernah letih dalam ibadah. Dan saya suka mengulang-ulang, sebab kita dah lama tak kuliah macam ni, saya suka mengulang-ulang apa yang disebut oleh para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in wa arda, di mana sahabat Nabi berpesan, dia kata, ingat dunia tempat berpenat-penat, akhirat tempat kita berehat. Itu kena pegang betul-betul. Dunia ni tempat berpenat-penat. Dan saya pernah sebut satu masa dulu, tidak ada satu amalan pun dalam Islam yang kalau kita buat tidak penat. Tidak ada. Semuanya penat. Zikir pun penat, wa imam berzikir pun penat. Penat. Jangan cakap senang nak berzikir ni. Kalau senang semua orang dah buat. Selawat penat, baca Quran lagi penat, dengar kuliah lagi penat, pagi kuliah lagi penat, semayang penat, puasa penat, korban baru ni penat, haji penat, bangun malam lagi penat, semayang witir penat, semayang tarawih penat. Ya, suami kita jadi imam baru ni lagi penat. Padal dengan muka tu. Kan? Kutuk sangat tu imam, padal dengan muka. Naik taraf jadi imam tahun ni. Covid punya pasal kan. Jadi penat. Jangan buat main. Yang bekerja siang malam cari rezeki untuk anak isteri pun penat, suami kita kan. Jadi dunia ni kita kena ingat tempat berpenat. Memang penat pun. Buat kerja agama penat, jadi ustaz lagi penat, lagi orang ni kata, orang tu kata, macam-macam. Kita telan je lah semua tu. Yang penting berehat di akhirat. Biar penat di dunia, mudah-mudahan kita rehat di akhirat. Jangan diterbalikkan. Berehat di dunia, takut penat di akhirat. Jangan rehat banyak sangat kat dunia ni. Rehat, terguling, terbaring, tak. Zikir tidak, baca Quran sikit pun tidak, apa pun tidak. Jangan. Buatlah sikit-sikit setakat mana yang kita mampu. Biar letih kok mana pun, letih kerana beribadah. Tak apalah. Pasal apa nampak letih je pagi ni? Tadi bangun awal sikit ustaz, terjaga 4.30. Tak apa. Letih tak? Tak apa. Jangan letih sebab benda-benda jahat. Jangan. Biar letih atas benda agama, benda yang Islam suruh. Sebab itu ambil semangat malaikat. Mereka tak pernah letih dan mereka juga sentiasa berzikir tanpa henti siang dan malam. Hebat malaikat ni. Macam kita baca kan kisah-kisah malaikat, bila mereka sujud, mereka akan sujud. Bila Allah kata sujud, sujud dia sampai kiamat, tak bangkit-bangkit.
Kalau mereka rukuk sampai kiamat. Kita tak boleh buat gitu. Kita rukuk dengan sujud tu paling cepat kali. Terutama rukuk sakit pinggang Ustaz. Masa nak patah pinggang kan. Imam baca panjang sikit je masa tasbih rukuk tu mula, nak umpat-umpat tu imam kan. Lama pula orang tua ni baca kan. Pasal lemahnya kita ni tak. Malaikat bila Allah suruh berzikir tak berhenti sampai kiamat. Yalah pasal dia tak ada nafsu. Bila tak ada nafsu, tak ada benda lain yang dia teringin nak buat. Kita ni macam-macam. Petang kan teringin goreng pisang pula. Yang tengah hari tak lepas lagi ni. Dah pasal niat lah untuk petang. Malam kan burger pula. Tak. Jadi banyak benda kita ni tak yang teringin-teringin sebab nafsu. Tak apalah, itu Allah dah buat begitu. Cuma macam mana kita nak mengolahkan itu atas kita. Itu kena minta pertolongan Allah kepada kita kan. Minta tolong, ya Allah tolonglah aku, ya Allah aku ni lemah, tolonglah bagi aku kuat, tolonglah bagi aku semangat dan buat ibadah, tolonglah permudahkan urusan baca Quran aku, ya Allah, urusan sedekah aku, minta dengan dia. Sebab minta dengan manusia belum tentu. Jadi hebatnya para malaikat ni siang malam pagi petang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu sekalian, kita sambung sedikit lagi. Dan mereka adalah makhluk suci yang dimaksudkan dengan firman Allah dalam surah Al-Anbiya juga ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau aradna an nattakhiza lahwan lattakhaznahu min ladunna in kunna fa'ilin. Seandainya kami hendak membuat satu permainan, isteri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendakinya berbuat demikian. Meskipun mereka memiliki kedudukan dan kedekatan di sisi Allah, mereka akan tetap mati. Kedekatan mereka kepada Allah tidak dapat menghalang mereka dari kematian. Sebab itu ada ulama bahas, betul lah semua makhluk akan mati kan, termasuk malaikat. Tapi ada malaikat yang Allah akan hidupkan balik untuk tugasan-tugasan mereka di akhirat nanti. Nak cerita ni macam ni lah ibu-ibu sekalian. Kesimpulan akhir kalau kita boleh buat sedikit pada pagi ni, kita baik ke, kita melawan ke, mati. Kita akan mati. Kita taat ke, kita durhaka pada Allah pun mati juga. Kita sihat ke, kita sakit pun mati. Sebab itu bukan syarat mati. Sakit itu bukan syarat kematian. Sebab ramai orang sihat mati, ramai orang sakit masih hidup. Tak, itu bukan syarat kematian. Sebab apa mati? Saya pernah sebut dulu kan. Sebab apa manusia tu, kita ni fokus manusia lah, sebab kita manusia kan. Sebab apa manusia mati? Jawapannya dua. Pertama, ajal dah sampai. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Matilah. Bila sampai ajal, tak cepat sesaat, tak lewat sesaat, mati. Yang kedua, sebab apa mati? Sebab ulama kata rezeki kita dah cukup. Kota rezeki sudah tamat, dah full. Kota dia dah cukup, mati ya. Kan saya pernah sebut dulu, orang yang nak mati, secara adatnya kita tengok, dia makin hari makin tak berselera nak makan. Itu adat ya, saya sebut itu adat. Pergi ziarah orang ke hospital, hari ni dia makan 2 pinggan, lambat lagi nak mati. Selang seminggu ziarah dah tinggal sepinggan, esok pula pergi ziarah dah 3 suap. Itu maknanya secara adat tu dekat nak mati dah tu. Pasal rezeki dia makin sikit kan. Jadi kalau hari ni ibu-ibu makan masih berselera, jangan risaulah.
InsyaAllah. Saya taklah bagi jaminan, tapi lambat lagi anak mati tu. Kan, kalau masih berselera roti canai 2 keping, tu kira lambat lagi. Tapi jangan terlebih pula, kan cepat pula matinya. Kan. Jadi ulama kata sebab rezeki dah tak ada, matilah. Rezeki itu dah cukup, kota tu dah habis, matilah. Itu sebenar kematian tu. Selain yang biasa kita jawab, mati itu sebab ajal dah sampai, betul lah. Yang kedua sebab kota rezeki kita dah habis. So dah tak ada, rezeki dah tak ada, apa nak hidup lagi, memang matilah. Jadi sebab itu ibu-ibu sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, peringatan-peringatan seperti ini dan kesedaran sangat penting untuk kita. 2020 ni Allah tarbiyah kita memang cukup-cukup punya. Saya sebut itu hari Allah tarbiyah kita dengan COVID ni, baru kita tahu nilai kasih sayang. 3 bulan duduk satu keluarga dalam rumah, sampai dah tak lalu nak tengok muka dah. Kan? Muka anak ada, muka bini ada, muka laki ada, muka mak mentua pun tersangkut, tak boleh keluar balik pun ada gak. Tersadai kat rumah menantu kan, dah tak boleh nak ke mana. Tahu-tahu PKP sudah tak boleh keluar daerah. Jadi baru kita tahu erti kasih sayang. Hari-hari tengok muka anak bini suami kita kan, timbul kasih sayang. Yang selama ni kita sibuk bekerja kan, malam je baru tengok, pagi gelap dah keluar, petang baru balik, malam sekejap je. Jadi Allah bagi kali ni, bagi orang yang mahu memikir, baru kita tahu nikmat kebebasan. Bila boleh bergerak macam ni baru terasa nikmat. Masa terkurung dulu tak boleh ke mana kita. Kita mujur duduk ni, landed house ni, rumah bawah yang duduk flat, apa tanah yang dia nak pijak je, lagi stres. Kita rumah bawah pun stres jangan buat main. Kalau ikut kajian kementerian yang terlibat kan, PKP paling ramai orang stres. Kan, dengan duit, dengan gaji, dengan kerja tak ada, kena buang lah, apalah macam-macam. Ini dalam rumah ni punyalah ramai yang nak ditanggung kan, duit pula tak masuk, gaji macam-macam lah, stres kan. Baru kita tahu nikmat kebebasan. Dan masa itu pula minyak turun punyalah murah. RM1.40. Tak boleh berjalan pula kereta, geram tu aku masa tu kan. Saya memang geram lah, sekali saya isi juga sikit, geram. Tapi kereta tak boleh berjalan ke mana pun kan, kuliah pun tak ada, apa pun tak ada. Masa tu baru kita tahu nikmatnya boleh datang ke masjid. 4 bulan kita tengok menara masjid aja, tak boleh masuk. Tengok Allah hukum kita macam mana kan. 3-4 bulan tengok Kubah, dengar bang, tapi semayang kat rumah, tak boleh pergi masjid. Dan hari ni dah dibolehkan, tak datang pula. Ini di Kutub Utara ni, Kutub Utara kan. Jadi saya sebenarnya risau sebenarnya. Saya menjangkakan selepas COVID masjid akan penuh. Ini saya menjangkakan. Tapi mungkin sebab masih dalam SOP, orang pun tak berani kot. Saya sangka baik begitulah. Tapi yang saya paling takut kalau orang sudah selesa semayang di rumah kan. Sebab 3-4 bulan kan kita semayang kat rumah, orang lelaki pun semayang Jumaat pun kat rumah aja, semayang Zuhur. Jadi dah selesa, malas aku nak pergi masjid. Nampak? Saya takut yang itu je. Na'udzubillah, mudah-mudahan tak berlaku lah. Jadi kita harap bila dah normal besok, mudah-mudahan lebih baik lah, insya-Allah kan. Kalau tak sedar-sedar juga, kita tak tahu ke depan entah apa pula lagi nak datang kan, kita tak tahu. Jadi apa pun ibu-ibu sekalian, persiapan itu sangat penting. Preparation itu atas diri kita masing-masing. Kita tak boleh nak harapkan orang. Saya teringat satu ceramah almarhum Datuk Ismail Kamus, Ustaz Ismail Kamus kita lah, meninggal malam 15 Ramadan, malam Jumaat. Antara benda yang dia kata, kita ni
tak usah mengharap selepas kematian kita pada orang yang masih hidup. Lepas kita mati besok, dia kata tak usah harap sangat dengan anak bini tok laki kita yang masih hidup. Tak usah harap sangatlah kot diorang nak hantar Yasin ke malam Jumaat, nak buat kenduri tahlil. Tak usah harap sangat, sebab belum tentu diorang akan buat. Jadi kita lah kena buat semasa hidup ni. Tak apa ustaz, saya anak 13 mati esok, kan sedap ayat tu, memang sedap anak ramai, tapi 13 tu mau menjadi ke? Belum tentu tak, belum tentu. Jadi tak usah harap sangat, kata almarhum tuan guru kita, pada orang yang masih hidup selepas mati kita, dia nak kirim apa-apa untuk kita. Tak usah harap sangat. Kalau ada itu bonus saja, kan? Kalau ada itu bonus. So preparation tu atas diri kita. Saya belum sempat tanya pada abang saya Ustaz Alim, sebab malam ke bumi tu dia dekat kubur pula tak adalah dalam hutan sangat, dia dalam taman lah juga, tapi gelap lah, adalah spotlight satu. Jadi masa imam, saya kenal lah imam masjid tu, imam masjid Laguna Merbuk tu, dia talqin malam tu sedap sangat talqin dia. Saya rasa macam terleka dengan talqin dia tu. Dia punya ayat-ayat, kalimah-kalimah talqin dia tu memang sedap. Dan memang orang kata cucuk dalam jantung terus. Kan? Yang saya kata saya belum nak tanya lagi tu, saya nak tanya ke abang saya. InsyaAllah hari Ahad ni saya jumpa dia. Saya nak tanya dia, talqin yang imam baca malam tu dia tembak ke atau memang ada skrip ke apa? Saya nak minta skrip tu. Memang sedap. Sama ada Jabatan Agama Islam Kedah punya ke, saya tak pasti, atau imam tu karang sendiri ke. Sebab ayat dia tu saya tak pernah dengar. Memang sedap. Banyak talqin yang saya dengar, itu yang paling sedap saya rasa. Ayat dia tu, contoh ayat dia yang saya ingat. Dia kata gini, wahai almarhumah Nuraini binti Bahrin, itu nama kak ipar saya lah, mulai saat ini kami telah melepaskan kamu untuk menghadap Allah. Tengok ayat dia tu, kami telah melepaskan kamu untuk kamu berurusan sendiri dengan Allah di alam sana. Ayat itu sedap, saya suka dengar ayat tu. Saya pula terlupa nak rakam malam tu. Dah dalam gelap kelang-kelang kabut sesedih begitu kan, tak teringat nak rakam ke apa ke. Tapi saya duduk terngiang-ngiang talqin tu sedap. Dia memang, ialah mungkin saya rasa keikhlasan imam tu, itu juga satu faktor juga sebenarnya kan. Bila kita ikhlas, benda tu akan masuk dalam hati orang lain lah. Dia gitu selalu. Jadi apa pun ibu-ibu sekalian, sebagai perakhiran untuk pagi ni, pertama sekali kita siapkan bekalan. Siapkan bekalan. Dan bekalan ni sebenarnya atas kita masing-masing lah. Kalau kita rasa di akhirat besok nak selesa, nak jadi VVIP, nak jadi tetamu Allah yang sangat agung, kita prepare lah betul-betul. Itu sebenarnya atas kita aja, kan? Atas kita. Macam saya sebut tadi, jangan harap orang lain lepas kita mati besok. Belum tentu. Walaupun betul lah anak kita anak soleh ke apa, tak apalah. Alhamdulillah kalau dia hantar, itu bonus pada kita. Jadi preparation yang pertama itu atas kita, buatlah persiapan yang terbaik. Dan yang kedua, tolong fahamkan agama Islam ini, fahamkan aturan-aturan Islam ini berdasarkan ilmu. Sebab tu kena belajar, kena dengar kuliah, kena dengar ceramah, kena datang majlis ilmu, kena. Sebab apa? Sebab itulah salah satu jalan kita nak faham agama dengan betul. Kita tak nak faham agama dengan akal, main timbang sukat dengan otak, dia tak jadi. Kalau timbang dengan otak, baik korban baru ni sembelih ayam aja, banyak sikit dapat. Ada, itu kalau timbang dengan otak. Jadi Islam ni guna wahyu, dia tak boleh pakai otak. Dan yang terakhir, yang ketiga,
Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, apapun dalam hidup ini, jangan tinggal berdoa, jangan lupa kita minta dengan Allah segala pertolongan. Sebab kita ni manusia yang kerdil, manusia yang lemah, tidak ada sebarang kekuatan. Apapun permasalahan hidup, minta dengan dia. Apapun ujian yang kita hadap hari ini, dialah yang selayaknya menolong, yang memberi ilham, yang memberi jalan, petunjuk dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada pagi ini dapat kita ambil pengajaran bersama-sama, insya-Allah. Perenggan yang berikutnya itu fasal, muka surat 44. Kita akan sambung pada bulan depan, insya-Allah, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih pada muslimin-muslimat yang hadir pada pagi ini. Terima kasih pada semua sahabat audio kuliah yang menonton live pada pagi ini daripada Malaysia, daripada Singapura juga. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai pengakhirannya, sama-sama kita hadiahkan Fatihah pada almarhumah kakak ipar saya, Nuraini Baharin. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terangkan kuburnya, dan di akhirat besok Allah masukkan ke dalam syurganya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.